من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Waalaikumsalam Ibu Asimah, Ibu Rafi'ah Said. Masya Allah. Ayat yang ke-42. Sebelum kita teruskan ayat 42 yang nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita mulakan ibu ayah, ayat yang ke-42. Waalaikumsalam Ibu Maryam. Masya Allah. Okey. Kita tengok dulu ibu ayah. Sababun nuzul. Apa dia sababun nuzul? Sebab turun ayat yang ke-42 ni. Sebab turun ayat yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Engkau tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab turunnya ayat ni? Ya. Akhrajal Hakimu wa Ibnu Jarir an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu 'anis sa'ah hatta unzila alaihi yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dhakraha ila rabbika muntahaha. Ibu ayah, Nabi SAW sentiasa diejek oleh orang kafir Quraisy. Mereka memperolok-olokkan baginda Nabi SAW dengan bertanya pada baginda, Muhammad, bila datangnya kiamat ni? Kata nak datang kiamat. Bila kiamatnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Amnah daripada Bukit Setesa, alhamdulillah. Jadi oleh kerana mereka asyik bertanya-tanya pada Nabi, Nabi pun asyik minta pada Allah, ya Allah bagi tahulah ya Allah bila hari kiamat. Nabi bertanya-tanya, minta-minta pada Allah bila berlaku hari kiamat, maka turunlah ayat ini. Ya. Satu lagi hadis, wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibn Abbasin anna musyriki ahli Makkah sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu mata taqumus sa'ah istihza'an minhum fa anzalallahu yas'alunaka 'anis sa'ah ila akhir surah. Telah mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya orang-orang musyrikin Mekah mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bertanya kepada Nabi. Mereka tanya apa ibu? Mata taqumus sa'ah, bila berlakunya hari kiamat tu wahai Muhammad? Bukan mereka bertanya nak tahu, mereka bertanya kerana mengejek-ngejek. Mereka tak yakin pun ada kiamat. Mereka tanya itu nak mengejek-ngejek Nabi SAW. Maka fa'anzalallah, Allah Ta'ala menurunkan ayat yas'alunaka 'anis sa'ah sampai habis surah ini. Jelas boleh insya-Allah ya. Okey. Kita masuk pada tafsir harfiah dia. Tengok dulu kalimah yas'alunaka ibu ayah. Tengok pada kalimah yas'alunaka. Okey. Ibu-ibu ramai tadi saya masukkan yang baru, yang ibu-ibu yang ada pengajian dengan saya di masjid-masjid dan surau, dan juga ibu-ibu yang pernah belajar dengan saya online Mustawa 1 daripada tahun 2016. Sampai tadi ada yang seorang mungkin tak tahu nombor saya. Kata, saya tak berurusan dengan awak. Kejut saya tadi. Tak apalah, redha je lah kan. Mungkin ibu tu dah lama tukar nombor baru ke, nombor saya pun dah tak ada, dia tak kenal kot. Saya pun tak kenalkan diri. Ibu ayah, tak apa, kita teruskan. Yas'aluna ni ibu ayah adalah fi'il mudhari' daripada fi'il madhinya sa'ala. Sa'ala, fi'il mudhari'nya yas'alu. Sa'ala yas'alu. Okey. Ibu ayah yang belajar ikuti pengajian Surah Al-Miftahi dengan saya peringkat pertama. Ibu ayah sa'ala yas'alu ni fi'il madhi untuk sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi. Semata-mata huruf ke ataupun tambahan. Jawapannya dia adalah fi'il madhi sulasi mujarrad. 3 huruf semata-mata. Sa'ala. Sa'ala yas'alu daripada bab fa'ala yaf'alu. Apa makna sa'ala yas'alu ibu ayah? Sa'ala yas'alu maksudnya boleh ikut konteks ada terjemah. Kalau ada ayat terjemahnya sa'ala ni bertanya. Ada terjemah sa'ala ni bertanya. Ada sa'ala
maknanya minta. Jadi soalan ni paling kurang ada dua makna. Satu maknanya bertanya, satu lagi makna minta. Di sini mana apa ni agak-agak boyah? Yas'alunaka ni. Mereka meminta ke mereka bertanya? Cuba tengok Quran terjemah yang boyah. Meminta ke bertanya? Bertanya. Apa ibu ya? Bertanya di sini konteks ayat ni terjemah bertanya, bukan meminta. Kalau konteks ayat ni, surah ini terjemah yas'aluna, mereka bertanya. Jadi boya ada tak mereka pada perkataan terjemah ibu, ada tak terjemah ada tak perkataan mereka bertanya? Ada tak mereka? Ada ke tak ada? Mereka. Ada ibu mesti ada mereka ya. Kenapa ada mereka? Kerana Allah sebut yas'aluna. Yas'aluna. Ibu-ibu yang ada mustawa satu, buku mustawa satu, ibu-ibu yang pernah belajar dengan saya kat masjid dulu, dekat surau, belajar online, yang ada buku mustawa satu, ibu-ibu buka mustawa satu, cuba buka nota 16 ya. Buka nota 16. Rumus fi'il mudhari'. Rumus fi'il mudhari'. Nota 16. Jadi kalau ibu-ibu yang saya masukkan tadi yang asalnya belajar kat masjid tapi saya tak dapat pergi masjid dah, pasal banyak masjid yang belum buka pengajian lagi, terutama waktu duha. Jadi saya buat macam ni, ibu-ibu boleh ikuti kat sini ya, insya-Allah. Jadi buku kotak pertama, rumus fi'il mudhari' mula dengan ya saja. Yas'alu, dia minta. Untuk seorang, yas'alu, dia seorang minta. Kalau mereka berdua minta, ibu, mula dengan ya, di belakang tambah alif nun. Jadi yas'alani, lepas lam tambah alif nun. Yas'alani, mereka berdua minta. Tapi asalnya tadi yas'alu, kalau lepas lam tambah waw nun, lepas lam tambah waw nun, yas'aluna, waw dekat situ memberi makna ramai. Yas'alu, ada waw tu memberi makna ramai, dan nun belakang tu tambahan. Jadi kita baca yas'aluna, mereka bertanya. Mereka bertanya seorang ke dua orang ke ramai ibu? Ramailah jamak. Yas'aluna, mereka bertanya. Jadi buaya, siapa mereka ni? Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya kepada adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat. Mereka tak percaya. Jadi yas'aluna, mereka semua bertanya ke engkau. Siapa engkau? Nabi SAW. Asal engkau apa? Anta kan? Asalnya anta. Tapi kalau anta digabungkan dengan apa-apa perkataan ataupun kalimah sebelumnya, maka anta kita tukar kepada kaf baris atas. Cara bacanya kaf baris atas. Kita tak sebut yas'aluna anta. Kita sebut yas'alunaka. Yas'alunaka. Bagi ibu-ibu, ayah-ayah yang belajar bahasa Arab yang ada asas agak tinggi, kaf itu kan dhamir, dan di sini yas'aluna fi'il mudhari'. Ada fa'ilnya dekat situ, ada waw tu fa'ilnya, mereka bertanya. Jadi perbuatan bertanya tu dah ada yang bertanya, mereka bertanya. Ka tu dia jadi maf'ul bihi. Maka ibu-ibu yang biasa dengar, kita tahu kaf tu dhamir mansub muttasil. Dhamir mansub muttasil. Mana-mana ibu yang tak pernah dengar apa ustaz dhamir ni, apa benda pula mansub ni, apa pula muttasil, baru first time dengar dah baca kat tinggi-tinggi ni. Ibu tak tinggi pun. Siapa yang ada asas faham, siapa yang tak ada asas tak apa, abaikan. Saya meraihkan semua dalam yang mendengar sekarang ni, ada yang ada asas, ada yang zero, ada yang sederhana. Jadi saya meraihkan tadi tu. Siapa antara ibu-ibu yang pernah belajar dhamir mansub, ka ni contoh dhamir mansub muttasil. Kenapa mansub? Kerana maf'ul bihi. Maf'ul bihi i'rabnya nasab. Boleh ibu ya? Okey. Mereka semua bertanya pada engkau, wahai Muhammad, an itu biasa terjemah dari. Contoh kita kata an Aisyah, dari Aisyah. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Tapi di sini an bukan makna dari. Di sini an maknanya mengenai. Mengenai. Di sini an terjemah mengenai ataupun tentang. As-sa'ah, apa dia as-sa'ah? Hari kiamat. As-sa'ah maksudnya hari kiamat. Boleh ibu? Ulang balik. Yas'aluna, mereka bertanya. Siapa mereka? Orang-orang kafir Quraisy yang menyekutukan Allah Ta'ala dan mereka menganggap peristiwa kebangkitan
setelah mati nanti dibangkitkan di hari kiamat adalah perkara yang tipu, yang tak betul. Maka mereka bertanya mengejek-ngejek Nabi. Kamu mengenai as-saah hari kiamat. Apa dia yang mereka tanya? Ayyana, bila? Ayyana ibu ayah maknanya bila. Ayah ni maknanya bila. Maksudnya bila untuk biasanya ayyana ni soalan dengan makna yang akan datang. Maksudnya benda tu tak berlaku lagi. Ada juga kita kata bila kamu balik ni. Maksudnya nampak budak tu dah balik kampung, jarang jumpa dia, tanya dia, bila kamu balik kampung, Mat? Tu pun bila juga. Tapi tu bila benda yang dah lepas. Kalau benda yang akan datang, soalan bila, tapi untuk yang akan datang dalam Quran lah contohnya, kita gunakan ayyana. Mata pun boleh. Tapi kalau ayyana biasanya untuk masa yang akan datang. Ayyana bila? Macam tu. Bila? Mursa. Apa dia makna mursa? Mursa berlaku ataupun terjadi. Bila waktu terjadinya? Mursa tu waktu terjadi. Mursa tu waktu kejadian, waktu berlaku. Okey, contoh ibu ayah ya. Contoh, kapal berlayar, bila masa kapal tu berhenti, last pelayaran ni bila last? Bila last dia berhenti kapal tu? Di tengah laut ke ataupun sampai di tempat pelabuhan yang dia nak pergi? Pelabuhan tu mesti tengah laut ke ataupun pelabuhan tu dekat tepi laut? Pesisiran pantai, ibu. Pelabuhan dekat tengah laut ke dekat pesisiran pantai, ibu ayah? Orang nak pergi haji daripada Malaysia zaman dulu, dia naik ferry daripada Pulau Pinang tu kan, mana ke tempat lupa lah kat Pulau Pinang tu. Apa nama ibu tempat Pulau Pinang tu? Orang dulu naik kapal kat situ. Kat mana ke dekat dengan Kapitan Keling ke apa ke? Kat area situlah. Ya. Naik kapal, bila kapal tu berhenti? Bila sampai dekat Jeddah, betul? Sampai dekat Jeddah, pelabuhan Jeddah. Mesti sampai kat pelabuhan ke ataupun mereka turun sebelum pelabuhan? Mesti dah sampai pelabuhan, dah parking kapal tu, dah dilabuhkan dia punya tu, besi tu dah dilabuhkan, contohnya macam tu lah kan, saya tak pandai lah. Baru sampai destinasi dia. Itu dia panggil mursa. Mursa tu akhir dia. Mursa tu ibu akhir daripada perjalanan tu. Jadi ayat dan mursaha, kamu ni wahai Muhammad kata kiamat bila nak datang kiamat ni? Tu bila hujungnya tu. Jadi mursa tu maksudnya kejadian tu maksudnya last kali tu bila. Faham tak ibu ayah? InsyaAllah kan. Dia duk tunggu, dia pun tanya pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bila ni tak sampai-sampai pun kiamat? Itu maksud dia. Itu mursa. Jelas ibu ayah ya. Ayyana, bilakah mursa? Mursa tu kejadian. Bilakah berlakunya? Berlaku hanya. Mursa tu berlaku kejadian. Terjemahnya nya. Tu muzakkar ke muannas ibu ayah semua? Kalim dhamir tu muzakkar ke muannas? Boleh komen ibu? Muannas. Okey, dia adalah muannas ya. Muannas kembali pada kalimah apa ibu? Mursaha muannas kembali pada kalimah apa tu? Cuba cari. Dhamir tu kembali pada kalimah apa yang sesuai? As-sa'ah. Apa ibu? Kalimah as-sa'ah ya. Okey, insya-Allah. Okey, kalimah as-sa'ah. Tak ada suara saya? Ibu semua dengar tak suara saya? Ibu Asimah tak kata tak ada suara saya? Ada kan? Ibu Asim. Tadi tak ada. Okay, tadi tak ada. Okey, ibu. Jadi ibu as-sa'atu kan muannas, maka mursatu kejadian hanya kiamat tu. Ayyana mursaha, bila berlaku kejadian kiamat tu? Bila last? Bila nak sampai-sampai kiamat ni tak sampai-sampai pun? Jelas ibu ayah semua? Jadi saya ulang balik terjemahnya. Yas'aluna, mereka semua bertanya, kamu wahai Muhammad, mengenai as-sa'ati, hari kiamat. Apa yang dia orang tanya? Apa yang mereka tanya? Ayyana, bilakah? Ayyan ni soalan untuk benda yang akan datang. Bilakah? Mursa, bilakah
sampai kejadian, bilakah sampai waktu kejadian, nya tu maksudnya hari kiamat. Boleh buat ya, insyaAllah ya, detail tu insyaAllah. Okey, kita tengok dia punya tafsiran dia. Saya baca tafsiran pula. Tadi baru terjemah. Yas'aluka ayuhan nabiyyu al-musyrikun al-mukazzibun bil ba'si an waqti irsa'il qiyamati wa mi'adi wuqiha. Orang-orang kafir musyrikin yang mendustakan hari kebangkitan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai waktu berlakunya kiamat dan janji berlakunya tu. Dan mereka bertanya bukan bertanya nak tahu, tanya kerana mengejek. Mata yuqimuhallahu wa yujiduha. Wahai Muhammad, bila Allah Taala nak jadikan kiamat ni? Bila Allah Taala nak merealisasikan kiamat ni? Au ma muntahaha wa mustaqarraha karusuwi safinah. Ataupun maksudnya bila nak sampai kiamat ni? Macam mana kapal sampai ke destinasi? Kamu cakap ni kiamat, bila kiamat tak ada pun. Bila nak sampai kiamat tu? Tak sampai pun. Mereka tanya tu nak mengejek ibu ayah. Wa zalika hina kanu yasma'un an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-qiyamata bi awsafiha al-ha'ilah. Mereka dengar Nabi menyifatkan hari kiamat dengan sifat-sifat yang menakutkan. Mislu tammah, was-sakhah, wal-azifah, wal-haqqah, wal-qari'ah. Semua terjemahan tu kehancuran semua. Allah gunakan kiamat ni, ada ayat Allah gunakan at-tammah, ada Allah gunakan as-sakhah, ada Allah gunakan al-azifah, al-haqqah, al-qari'ah. Al-haqqah dengan al-qari'ah jadi nama surah pula. Maksudnya apa? Itu nama-nama kiamat tu. Kenapa Nabi mereka mendengar Nabi menceritakan sifat-sifat hari kiamat dengan begitu rupa tapi tak sampai-sampai lagi, maka mereka mengejek Nabi SAW. Faqalu ala sabil istihza, mereka berkata atas jalan mengejek-ngejek, olok-olokkan Nabi, ayyana mursaha, Muhammad bila nak datangnya, macam tu. Jadi ibu ayah, kalimah ayyana mursaha ini adalah soalan mengejek Nabi. Jelas tak? Ayyana mursaha adalah soalan mengejek Nabi. Begitu. Okey, kita teruskan. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Fima pada apa? Fima ibu ayah. Tengok dari segi maknanya ya. Sekejap ya. Fima. Fi pada ma tu asalnya mim alif tapi dibuang alif. Saya ulang ibu, ma tu asalnya mim alif tapi dibuang alif. Asalnya fima panjang. Tapi alif dibuang jadi fima. Dia boleh bukan begitu ya. Fima pada apa yang ya. Pada apa yang engkau wahai Muhammad min zikroha, pada min dari zikroha, zikro ni ingat ataupun tahu, zikro ni ingat ataupun tahu ataupun sebut hanya, nya tu apa ibu? Hanya, nya tu apa? Kiamat. Allah cakap pada Nabi, fima anta, wahai Muhammad, mereka ni duk tanya pada engkau pasal kiamat. Fima anta, pada barang apa yang engkau ni wahai Muhammad min zikroha, daripada mengingatnya. Maksudnya Nabi duk sebut pasal kiamat, tanya pada Allah Ta'ala bila kiamat. Kenapa? Kerana Nabi nak jawab soalan daripada orang kafir Quraisy. Muhammad, bila kiamat? Maka Nabi pun bertanya pula pada Allah, ya Allah, boleh tak terangkan, maksudnya bagi wahyu bila kiamat tu? Kan? Maka Allah Ta'ala pun terangkan, fima anta min zikroha, fima pada barang apa yang anta engkau wahai Muhammad min zikroha, daripada mengetahuinya, mengingatnya, menyebutnya. Maknanya wahai Muhammad, kalau kau sebut apa pun, kau tak tahu apa-apa pun wahai Muhammad. Mereka tanya pada kau pasal hari kiamat, kau ni tak tahu apa-apa pun. Kiamat ni adalah rahsia aku. Bila berlakunya hari kiamat, itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi
pun tak tahu. Hatta Nabi pun tak tahu ibu ayah ya. Jadi Nabi tak boleh jawab lah. Kalau Nabi minta tanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala maklum pada Nabi, wahai Muhammad, maknanya apa? Engkau tidak ada sebarang pengetahuan pasal hari kiamat. Fima anta min zikroha. Begitu. Okay, Ibu ya. Faham maksudnya? Maksud fima anta min zikroha maksudnya, kata mudah fahamnya, kamu wahai Muhammad tidak ada sebarang pengetahuan pasal hari kiamat. Yang kamu nak sebut-sebut pasal kiamat ni, kamu tak ada pengetahuan. Itu kita faham maknanya. Sekarang Ibu Ayah, bila Ibu Ayah dah faham, cuba tuliskan balik terjemah Ibu Ayah dalam Quran. Ibu Ayah tu, tuliskan terjemah di macam mana? Fima anta min zikroha saja. Yang rajin tulislah, yang tak rajin tak apa. Copy paste ke, apa dia? Fima anta min zikroha. Cuba Ibu terjemahkan. Dalam Quran terjemah Ibu Ayah tu, tulis macam mana? Cuba Ibu baca. Saya tak ada terjemah. Saya tafsir bahasa Arab. Saya gunakan tafsir Munir bahasa Arab, tak ada terjemah. Tapi nak tengok terjemah Ibu Ayah apa dia. Maknanya akan jadi sama macam apa yang saya terangkan tadi. Walaupun mungkin kalimah. Untuk Ibu Maurusah, untuk apa kamu menyebutkannya? Dalam apa saja kamu akan menyebutnya? Dalam apa saja engkau daripada menyebutnya? Okey. Ibu Ayah, terjemah itu Ibu Ayah, bukan terjemah tu maksudnya dalam apa saja itu kita kena faham. Maksudnya, wahai Muhammad, dalam apa? Apa poin kau untuk kau jawab ni? Maksudnya macam tu. Apa poin kau, wahai Muhammad, untuk kau jawab soalan diorang ni? Tak boleh nak jawab apa? In what position, Masya Allah Ibu. Okay. Kita lah Ibu Ayah. Nabi tidak ada sebarang kedudukan untuk jawab bila berlaku kiamat. Okay. Faham tu ya? Ila rabbika kepada Tuhanmu, ila kepada rabbika Tuhanmu. Muntaha apa dia makna muntaha Ibu Ayah? Okay. Muntaha kesudahan ataupun hujung pengetahuan tu milik Allah Ta'ala. Okay. Ila rabbika kepada Tuhan kamu, muntaha kembalinya persoalan hari kiamat tadi. Muntaha tu maksudnya sehabis-habis, hujung, habis. Maksudnya muntaha, hujungnya, penghabisannya. Maksudnya kamu ni wahai Muhammad tidak ada sebarang kau ni tak ada apa-apa untuk menjawab bila berlakunya kiamat. Sudahnya kembali pada Allah. Itu Ibu, kesudahannya. Muntaha itu kesudahannya. Betul tak Ibu Ayah semua? Kesudahannya semua kan? Ibu Salamah punya kesudahannya. Ibu boleh macam mana? Muntaha. Betul kesudahannya. Masya-Allah. Ibu Ayah, dua ayat ni kita terjemah dulu ni. Belum tafsir, terjemah dulu. Ulang balik, fi pada ma apa yang anta engkau wahai Muhammad min zikroha. Min tu daripada. Tak payah terjemah pun tak apa. Min zikroha. Min tu tak terjemah pun tak apa. Boleh terus terjemah zikra. Menyebutnya. Fi ma anta min zikroha. Untuk apa engkau menyebutnya? Pada apa engkau nak menyebutnya? Sedangkan kau tak ada sebarang ilmu mengenainya. Okey. Nampak Ibu Nuraini macam cantik terjemah. Ibu Nuraini Aminuddin. Siapakah kamu? Maka dapat menyebutkan waktunya. Maksudnya Allah cakap pada Nabi, wahai Muhammad, kamu tu siapa? Aku Tuhan. Aku yang tahu bila kiamat. Engkau tak tahu. Engkau tak dapat jawab soalan mereka. Macam tu Ibu Ayah jelas ya, insya-Allah. Okey, cantik terjemah Ibu Nuraini. Ila rabbika kepada Tuhanmu, muntaha kesudahannya. Kesudahan soalan pasal hari kiamat ni, kembali kesudahannya pada Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun tahu, hatta Nabi SAW. Siapa yang faham dengan terjemah tu tadi? Ibu yang faham tak terjemah tadi? Faham ke tidak faham? Kalau faham, komen faham ya Ibu. Faham ya Ibu Asimah faham, Ibu Maimunah faham. Okey, Alhamdulillah. Rasa Ibu boleh semua faham ya? Mudah insya-Allah ya, mudah. Alhamdulillah. Baru kita masuk pada tafsiran. Tadi itu baru terjemah. Masuk pada tafsiran. Masya-Allah. Kalau kita habis pukul 10 suku Ibu. Ibu yang baru join, habis pukul 10 suku insya-Allah. 40 minit je, tak lama malam. Sekejap je. Okey Ibu ya.
Tafsiran dia ai fi ayyi syai'in anta ya Muhammad min dzikril qiyamati was-su'ali anha. Kalau kita terjemah mudahnya, apa kapasiti? Apakah kapasiti engkau wahai Muhammad untuk menyebutkan berlakunya kiamat tu bila? Dan nak bertanya bila kiamat, apa kapasiti engkau? Aku Tuhan, aku yang tahu semuanya. Soal kiamat ni, bila kiamat jangan tanya, jangan persoalkan. Bila kiamat, kiamat pasti berlaku. Bila waktunya? Wallahu alam. Allah Taala saja yang tahu. Ini rahsia Allah Subhanahu wa taala. Au fi ayyi syai'in anta min dhikri tahdidiha wa waqtiha. Ai lasta min dhalika fi syai'in. Ataupun dalam makna lain, apa tujuan kau nak apa ni kita kata, kita panggil apa nak menetapkan, nak tanya detail bila kiamat tu. Apa kapasiti kau? Itu macam itulah. Apa kapasitimu wahai Muhammad? Kamu ni tidaklah apa-apa sebarang keperluan untuk tanya benda tu. Okay. Adakah ini perkara yang menyebabkan Nabi dipandang buruk? Tak, ibu. Ini memang soalan tu salah Nabi tanya, tapi bukan perkara yang menyebabkan jatuhnya martabat Nabi sebagai Nabi. Bukan salah macam salah dan dosa ke apa ke, bukan. Nabi tetap akan buat salah, Nabi tu manusia. Tapi salahnya Nabi buat tak menjatuhkan martabat kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Biasalah manusia. Kan orang duk tekan-tekan, Nabi pun tanya macam tu. Faham ibu ayah insya-Allah ya. Wa hadha ta'ajjubun min kasrati dhikrihi laha ka'annahu qila fi ayyi shughlin wa ihtimamin anta min dhikraha wa su'ali anha hirsan ala jawabihim. Ibu ayah tengok, Allah Ta'ala sebut ya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Banyak pakai kiamat tu disebut, tapi dengan dhamir lah, dengan dhamir ha. Mursaha, zikraha, muntahaha. Berapa kali diulang ibu? Berapa kali diulang? Anis sa'ah, Allah sebut sa'ah dulu kiamat, ayyana mursaha, pertama ha. Fima anta min zikraha, kemudian ila rabbika muntahaha. 3 kali diulang dhamir kembali pada as-sa'ah. Kenapa ni? Ini satu perkara yang tafsir bagi tahu wa hadza ta'ajjubun min kasrati dhikrihi laha. Perkara yang ta'ajjub, yang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Allah sebut sampai 3 kali Allah ulang perkataan as-sa'ah dalam bentuk dhamir. Kenapa tu? Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai Muhammad, Allah nak tegaskan, wahai Muhammad, tak ada keperluan kamu duk layan dorang ni tanya macam tu. Kamu duk fikir bila kiamat, tak ada keperluan. Kamu bukan Tuhan. Aku saja yang tahu bila kiamat. Malaikat pun tak tahu. Malaikat yang meniup sangkakala pun tak tahu bila kiamat. Bukan keperluan kita sebagai makhluk nak tahu bila kiamat. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan dia punya asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat begitu. Boleh buayah ya. Wal ma'na laisa ilmuha ilaika wala ila ahadin minal khalqi. Maknanya, wahai Muhammad, ilmu kiamat bukan untuk kau wahai Muhammad, dan bukan untuk sesiapa pun daripada makhluk Allah Ta'ala. Mana-mana makhluk tidak akan dapat ilmu bila hari kiamat. Kalau orang duduk kata kiamat berlaku pada tahun sekian-sekian, itu semua penipu, pembohong buayah ya. Bal maradduha wa marji'uha wa muntaha ilmiha ila Allah azza wa jalla. Bahkan pengsudahan ilmu pasal hari kiamat kembali pada Allah Ta'ala. Fa huwa allazi ya'lamu waqtaha 'ala ta'yin. Allah Ta'ala sahaja yang tahu bila berlakunya hari kiamat secara pasti, secara jelas, secara tepat bila, Allah Ta'ala sahaja tahu. Kita tak payah duk fikir-fikir. Wala yujadu ilmuha 'inda ghairi. Ilmu pasal kiamat tak diketahui pada selain daripada Allah. Fa kaifa yas'alunaka 'anha wa yatlubuna minka bayana waqti qiyamiha. Wahai Muhammad, ilmu tu hanya aku yang ada, kata Allah Ta'ala. Maka mereka nak tanya apa benda? Mereka nak minta kau terangkan apa? Kau tak ada ilmu tu. Aku saja yang ada ilmu hari kiamat tu bila. Macam tu. Wahum yas'alunaka 'anha
fala harsuka ala jawabihim la tazalu tazkurha wa tas'alu anha. Wali hirsika ala jawabihim, dan wali hirsika, dan kerana sungguh-sungguh kau nak jawab soalan mereka, wahai Muhammad, sungguh-sungguh kau nak jawab. Dia orang tanya bila kiamat, sungguh-sungguh kau nak jawab, maka kau pun sentiasa asyik tanya je, bila kiamat ya Allah, bila kiamat ya Allah. Maka turunlah ayat tadi. Boleh buat insya-Allah ya. Okey. Terus innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta. Okey buat ya. Tengok dia ya. Asal ikut kaedah bahasa Arab ayat ni. Ibu ayat ikut kaedah asal kalau bukan ayat Quran lah. Kalau bukan ayat Quran, asalnya anta munziru may yakhshaha. Tanpa innama. Asalnya anta, engkau wahai Muhammad, munziru, orang yang memberi peringatan, man yakhshaha, kepada orang yang takut pada hari kiamat. Tapi ayat tu kurang kuat. Maka kalau kita nak kuatkan ayat ni, ibu tambah inna. Kalau inna akan jadi macam mana? Kalau inna dia akan jadi, inna digabungkan dengan anta jadi apa ibu? Jadi innaka. Kalau inna sesungguhnya, biasa jumpa inna kan? Inna sesungguhnya. Kalau didatangkan inna sebelum anta, saya ulang tadi, anta munziru mayakhsha, ini asal. Kalau nak kuatkan mana, tambah inna. Bukan innama, inna dulu. Bila inna jadi jadi innaka. Innaka munziru mayakhsha. Terjemahnya, sesungguhnya engkau memberi peringatan kepada orang yang takut pada hari kiamat sahaja. Okey. Ibu ayah nak kuat lagi makna, inna tu digabungkan dengan ma. Inna digabungkan dengan ma jadi innama. Bila innama, kita tak boleh kata innamaka. Macam kita sebut innaka tadi. Dia akan jadi anta balik. Innama anta munziru man yakhsha. Apa terjemah innama? Hanya senya. Bila kita kata hanya senya, tidak ada yang lain. Hanya senya, wahai Muhammad, hanya senya. Satu-satunya jalan engkau ni Muhammad adalah munziru. Engkau adalah pemberi peringatan pada orang yang takut. Itu je kerja engkau. Hanya senya, itu saja kerja kau, wahai Muhammad. Memberi peringatan. Jadi boy, apa terjemah innama dalam Quran ni boy ya? Terjemahnya apa innama? Apa terjemah innama boy? Quran ni boy, terjemahnya apa innama? Nampak? Sesungguhnya. Okey, lagi-lagi. Ibu-ibu lain? Semua sesungguhnya lagi ada tak? Cantik tu, saya suka Ibu Hashimah punya. Sungguh hanyalah. Kalau sesungguhnya sahaja, macam sekali penegasan. Kalau sesungguhnya hanyalah, itu dua kali penegasan. Nampak tak Ibu saya kata tadi? Itu beza. Jadi Ibu, kalau Quran Ibu terjemah sesungguhnya cantik. Tapi lagi cantik, sesungguhnya hanyalah. Kerana ada ma tu. Nampak tak Ibu bezanya Ibu? Bezanya? Beza. Okey, kita kata. Sesungguhnya, suami kata pada isteri. Suami kata pada isteri, sayang, kamu isteri saya. Biasa je. Kalau dia kuatkan, sayang, sesungguhnya kamu isteri saya. Kuat tak Ibu? Tambah sesungguhnya kuat tak? Sesungguhnya kamu isteri saya. Kuat tak dia punya ayat tu? Kuat tak? Dah kuat kan? Ada sesungguhnya kan? Tapi kalau nak lagi kuat, sesungguhnya hanyalah kamu isteri saya. Mana lagi kuat? Sesungguhnya ke? Sesungguhnya hanyalah, ada hanya tu. Mana lagi kuat? Itulah, ada sesungguhnya hanyalah. Jadi Ibu ayah, tu saya kata tadi. Kalau inna saja, jadi innaka munziru. Tapi bila innama jadi innama anta munziru. Ibu ayah. Jadi innama di sini kuat, sangat kuat. Hanya sesungguhnya hanyalah. Maksudnya kerja Nabi adalah menyampaikan saja. Sesungguhnya hanyalah anta, engkau wahai Muhammad, adalah munziru. Munziru Ibu ayah. Munziru ni Ibu ayah yang belajar sorof peringkat pertama dengan saya, yang sekarang ni sampai intake yang ke-8, Ibu ayah, kita ada belajarkan isim fa'il kan? Isim fa'il. Ibu ayah tengok kalimah munziru ni isim fa'il daripada apa ni? Daripada fi'il madhinya anzara. Anzara, mudhari'nya yunziru. Yunziru. Masdarnya inzaran. Inzaran.
Isim fa'ilnya munzirun. Munzirun gitu. Nampak tak? Anzara yunziru inzaron munzirun. Munzirun begitu. Boleh buat semua insya-Allah. Okey. Jelas ya? Jadi munziru kita baca kalau kita belajar munzirun dengan tanwin. Munzirun. Sekarang ni ada tanwin ke tidak ada ibu? Kita belajar biasanya ada tanwin kan? Kalau tak ada alif lam ada tanwin munzirun. Sekarang tak ada pun tanwin. Macam mana tu? Tak ada kan? Okey, buaya. Kenapa tak ada? Kerana munziru di sini dia disandarkan kepada man yakhshaha. Maksudnya dia jadi mudhaf. Dia jadi kalimah mudhaf. Bila mudhaf, ni tinggi sikit ni. Bila mudhaf tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Munziru adalah mudhaf kepada man yakhshaha. Gitu. Saya tak nak panjang-panjang. Nanti pening kepala ibu-ibu yang tak pernah dengar apa benda pula mudhaf ni. Cukup ibu-ibu kalau timbul persoalan, kenapa munziru tak ada tanwin Ustaz? Kerana dia mudhaf. Habis cerita. Gitu ya. Okey. Jadi munziru memberi peringatan kepada siapa? Kepada man, kepada siapa yang ataupun man orang yang yakhshaha, yakhsha. Okey. Daripada fi'il madinya khashiyah, sini bagi bawah ibu ya. Khashiyah, mudhari'nya yakhsha. Okey. Fi'il madinya khashiyah, mudhari'nya yakhsha. Maka daripada bab fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Boleh ya? Fa'ila yaf'alu. Khashiyya yakhsha. Jadi man itu, man pada man yakhsha, man tu adalah man mausul nama dia. Man mausul. Bila man mausul, dia bukan dia adalah man memberi mana? Orang yang. Orang yang. Ibu-ibu, kalau man ini, tengok pada keadaan konteks. Ada man terjemah, siapa? Contoh, man anta, siapa? Kamu. Itu man soalan. Ada man syarat. Syarat ni macam mana contohnya? Barang siapa? Barang siapa yang ... maka ... macam tu. Itu barang siapa? Man juga. Ini pun man. Ini pun man juga. Tapi man apa ni? Ini namanya man mausul. Terjemahnya orang yang. Contoh kita kata, a'jabani man ja'a. A'jaba, menakjubkan, ni aku, man, orang yang, ja'a, yang datang tu. Orang yang datang tu menakjubkan aku lah. Orang yang. Orang yang. Di sini terjemahnya orang yang. Okey, ataupun siapa yang lah. Siapa yang ke, orang yang ke. Innama, sesungguhnya hanyalah anta, engkau wahai Muhammad, munziru, pemberi peringatan. Kepada siapa? Kepada man, orang yang yakhsha, yang takut, hanya kiamat. Maksudnya ibu ya, orang yang takut pada hari kiamat saja akan jadi manfaat dengan baca Quran. Dengan baca Quran, dengan dia ambil peringatan daripada Nabi SAW. Orang yang hati dia tak ada takut pada akhirat, tak ada takut pada hari kiamat, tak ada takut pada adanya pembalasan, tak ada takut pada adanya penghisaban, maka mereka ni cakap macam mana pun pada mereka tetap tolak cakapan, tetap tolak dakwah tu. Pasal apa? Pasal mereka tak nampak akhirat. Maksudnya mata hati tu tak nampak adanya kebangkitan, adanya hari kiamat. Tapi orang yang mata hati dia terbuka, nampak, dia tahu ada hari kiamat nanti, ada hari penghisaban, kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang begini, buaya, apa yang akan berlaku? Mereka akan takut dengan peringatan daripada Quran. Peringatan daripada Nabi SAW. Setelah ibu ya. Maaflah mata saya macam dah nak tertutup dan ngantuk. Tapi tak ada masalah, insya-Allah sikit lagi. Jelas? Okey. Tengok, itu baru terjemah. Innama, hanya saja anta, engkau wahai Muhammad, adalah munziru, orang yang memberi peringatan, man, kepada siapa yang yakhsha, yang takut, hanya kiamat. Tengok tafsir. Ai innama ba'astuka litunziran nasa wa tuhdzirahum min ba'sillahi wa azabihi. Hanya saja aku mengutuskan kamu wahai Muhammad untuk kamu memberi peringatan
dan untuk kamu bagi amaran kepada manusia terhadap azab Allah Ta'ala. Manusia tak tahu azab Allah, maka Allah utuskan Nabi untuk bagi warning. Kalau kamu buat macam ni, azab Allah Ta'ala menanti. Jangan buat. Jadi Nabi diturunkan sama Quran untuk bagi amaran begini. Adanya hari kiamat. وَمَا أَنْتَ إِلَّا مُخَوِّفٌ لِمَنْ يَخْشَى قِيَامَ السَّاعَةِ. Tidaklah kamu wahai Muhammad kecuali kamu akan memberi takut kepada orang yang takut pada hari kiamat. Orang yang takut kepada berdiri depan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Orang begini akan jadi takut dengan ingatan kau wahai Muhammad. فَمَنْ خَشِيَ اللَّهَ وَخَافَ مَقَامَهُ وَوَعِيدَهُ اتَّبَعَكَ فَأَفْلَحَ وَنَجَا. Pada siapa takut pada Allah dan dia takut pada ketika akan berdiri depan Allah Ta'ala nanti, takut dengan janji-janji neraka, janji-janji azab daripada Allah, dia pasti akan ikut engkau wahai Muhammad, maka dia berjaya dan selamat. Syarat ni siapa? Orang yang takut pada Allah. Waman kazaba bisa'ati wa khalafaka, orang yang mendustakan hari kiamat dan menyalahi kamu wahai Muhammad, khasira wa khaba. Habislah, binasalah dia. Rugilah dia. Fada' Fada' ilma ma lam tukallaf bihi. Wahai Muhammad, tinggalkan ilmu yang kau tak diwajibkan tahu. Ilmu pasal kiamat Nabi tak diwajibkan tahu. Maka tafsir bagi tahu seolah-olah Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, tinggalkanlah ilmu yang kau tak diwajibkan. Kau tak ditaklifkan untuk tahu ilmu tersebut. Wa'mal bima umirta bihi min inzar. Dan kau beramal sajalah dengan apa yang aku suruh, iaitu bagi warning, bagi peringatan, bagi dakwah. Itu je kerja kau. Bukan kerja kau nak berkata orang bila berlakunya kiamat. Bukan. Wa khussa al-inzar bi ahli al-khasyah li'annahum al-muntafi'una bidzalik. Dan dikhususkan inzar, peringatan kepada orang-orang yang takut pada Allah. Kenapa? Kerana hanya orang yang takut pada Allah Ta'ala sahaja akan dapat manfaat dengan dakwah dan amaran oleh Nabi SAW. Peringatan oleh Nabi dalam Quran hanya akan dapat manfaat kepada orang yang takut saja. Orang yang tak ada takut, maka dia tak dapat. Kita belajar sebelum ni, orang yang takut pada Allah mesti orang yang kenal Allah. Kalau orang yang dia tak kenal Allah Ta'ala, maka dia tak takut pada Allah SWT. Maka ilmu itu awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula ilmu adalah ma'rifah kita akan Allah SWT. Kenal Allah. Jadi ayat last kita sambung pada besok insya-Allah. Besok maksudnya ada ayat last dan insya-Allah kita masuk pula pada surah baru. Insya-Allah. Jadi Buaya setakat ini saja untuk malam ni insya-Allah ya. Untuk malam ni setakat ini saja. Terima kasih Buaya sudi ikuti pengajian malam ni. Terima kasih banyak Ibu Ayah, terutama yang baru masuk, yang saya masukkan tadi itu. Kenapa? Kerana saya teringat kat ibu-ibu semua, lalu saya masukkan dalam grup ni, bagi peluang untuk ibu-ibu ikuti pengajian juga. InsyaAllah Ibu ya. Inilah peluang ibu-ibu, walaupun saya tak dapat datang ke masjid-masjid, surau-surau Ibu Ayah semua kerana PKP ni dan makin ketat. Jadi ibu boleh ikuti pengajian macam kat masjid tapi secara online Ibu Ayah. InsyaAllah ya. Terima kasih Buaya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibu masih nak cakap Urdu ya, namaste. InsyaAllah Ibu semua sama-sama afwan dan wa'iyyak. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ayah.